wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Alhamdulillah hari ini 11 April 2020. Saya tak ke mana-mana. Macam biasa masih lagi di rumah. Kita stay at home. Ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk mencegah penyebaran wabak COVID-19. Baik, saya nak mengulas perkara berkenaan Perintah Kawalan Pergerakan fasa ketiga yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia ke-8, semalam pada hari Jumaat 10 April, iaitu pada fasa ini dilanjutkan perintah ini sehingga 28 April 2020. Makna secara total berlanjutan selama 6 minggu Perintah Kawalan Pergerakan ini. Selain daripada mengumumkan lanjutan perintah tersebut, Yang Amat Berhormat juga telah mengumumkan 9 sektor industri yang akan beroperasi semula bagi tempoh 2 minggu dalam fasa ketiga ini. Dan antara yang menarik perhatian rakyat adalah operasi untuk sektor untuk perniagaan berkaitan dengan gunting rambut, salon ataupun gunting rambut. Okey, suka cerita saya nak maklumkan bahawa sektor-sektor ini akan dibuka semula, bukannya diberi kebenaran secara automatik, di mana sektor-sektor ini perlu mengemukakan permohonan, dan juga permohonan tersebut perlu diserahkan, perlu disubmit kepada pihak MITI, Kementerian, maaf saya sedang baca di surface saya ni. MITI telah mengadakan sesi libat urus bersama Persatuan Industri Perusahaan Kecil dan Sederhana. Jadi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, iaitu MITI, meminta untuk mana-mana pihak industrial player dalam 9 sektor yang dibenarkan tersebut untuk membuat permohonan, dan jika diberi kebenaran barulah mereka boleh beroperasi. So antara yang terlibat, sektor-sektor terlibat adalah sektor automotif, mesin dan peralatan, pembinaan, sektor professional science, sektor kesihatan sosial, dan juga perkhidmatan gunting rambut. Yang menariknya, gunting rambut inilah yang menjadi perbahasan rakyat di pelbagai platform. Ada di Facebook, ada di WhatsApp group. Dan melalui perkongsian beberapa rakan di WhatsApp group, pernah berlaku dan terdapat kes di mana wujud kluster dari kedai gunting rambut di luar negara. Dan secara peribadi saya juga berpendapat sepatutnya sektor ini tidak diberi kelonggaran untuk beroperasi kerana berlaku interaksi direct interaction, interaksi terus antara dua individu ataupun lebih. Okey, kenapa tukang gunting rambut tak boleh gunting rambut pelanggan dalam jarak 1 meter kan? Dia perlu sentuh rambut. Jadi itu dah menyalahi PKP sepatutnya. Sebab dalam tempoh PKP ini kita dididik supaya ada social distance, jarak sosial sejauh 1 meter. Kemudiannya, kita sendiri tidak digalakkan menyentuh hidung dan mulut dengan kerap, anggota badan yang mudah ni lah kan. Jadi bagaimana pula kita boleh benarkan orang lain sentuh badan kita kan? Dan saya tak rasa pihak pengusaha mampu untuk keluarkan belanja yang banyak untuk sanitize keseluruhan kedai setiap kali ada pelanggan kan. Walaupun nampak macam ada keperluan nak gunting rambut dan sebagainya,
Namun begitu, kedai gunting rambut ni bukanlah keperluan yang kritikal. Dan antara lain yang diberi mungkin diberi kebenaran adalah kedai hardware, kedai barangan elektrik, kedai elektronik dan kedai cermin mata. Bagaimana pula dengan kedai-kedai macam ni? Saya rasa insyaAllah tak ada masalah. Contohnya kalau macam kedai spare part kereta, dia ada kaunter biasanya dekat kedai. Pelanggan ambil barang di kaunter, tak perlu sentuh ni kan. Jadi macam di 7-Eleven pun, kalau di tempat anda saya tak pasti, tapi di tempat saya, bila kita buat pembayaran, duit kita letak dalam tray yang disediakan di kaunter, dan cashier akan ambil duit tu, dan duit baki pun dia akan bagi dalam tray. Kita tak akan ada sentuhan direct. Jadi itu antara langkah untuk mengelakkan berlaku ni lah kan, penyebaran. Cuma itulah untuk perkhidmatan gunting rambut ni yang saya rasa kerajaan wajib beri perhatian supaya dikaji semula lah. Sebab apa? Okay, kita dalam fasa ketiga ini sebenarnya bukanlah dalam fasa di mana wabak ini sudah neutral, tidak. Kita masih lagi menerima kes baru setiap hari. Bukan itu saja, malah kes baru juga semakin tinggi di negara-negara lain, negara jiran kita, Singapura, Indonesia dan Thailand, dan begitu juga di Eropah serta di Amerika. Peningkatan yang masih lagi tinggi menunjukkan bahawa wabak ni belum neutral lagi. Dan itu kita perlu, maksud saya kerajaan lah perlu kaji semula kelonggaran yang diberikan untuk sektor-sektor yang disebut semalam. Dan saya mencadangkan supaya yang pertama, kerajaan berikan keutamaan kepada sektor yang betul-betul kritikal sahaja. Maksudnya sektor yang memang amat diperlukan secara majoriti. Sektor pembuatan makanan, penyediaan makanan, sektor-sektor yang menjadi penjana ekonomi yang besar, sektor runcit lah kan, sebab yang ini memang daily orang makan. Bandingkan gunting rambut, orang tak gunting rambut setiap hari. Seorang pelanggan gunting rambut mungkin sebulan sekali, ataupun paling cepat pun mungkin seminggu sekali. Tapi pelanggan yang sama, dia makan setiap hari, dia perlukan makanan dan dia perlukan ubatan setiap hari. Jadi nampak kita boleh bezakan yang mana satu kritikal, yang mana satu nampak macam keperluan yang tidak kritikal. Selain daripada itu, kerajaan juga boleh mengkaji semula langkah-langkah penjimatan perbelanjaan sepanjang PKP ini. Antara yang saya nak cadangkan adalah perlunya kerajaan menguruskan bagaimana untuk menghantar kembali pelajar-pelajar yang berada di kampus pulang ke rumah masing-masing. Okey. Oleh kerana PKP ini dilanjutkan lagi 2 minggu, jadi kerajaan akan membelanjakan wang, sama ada kerajaan ataupun pihak universiti akan membelanjakan wang untuk menjaga pelajar-pelajar yang berada di kampus. Apa salahnya setelah sekarang ni setelah 2 kali fasa, maknanya 4 minggu pelajar-pelajar tersebut berada di kampus, saya yakin mereka bebas daripada jangkitan COVID-19, maka tidak ada keperluan untuk menyekat mereka pulang ke kampung halaman ataupun pulang kepada kaum keluarga mereka masing-masing. Jadi perlu ada cara supaya pelajar-pelajar ini dihantar pulang ataupun dibenarkan untuk waris mengambil mereka secara terkawal. Dan juga antara langkah lain untuk menjimatkan perbelanjaan kerajaan sewaktu PKP fasa 3 ini adalah mengurangkan penglibatan agensi yang tidak begitu kritikal peranan mereka. Saya ada membaca cadangan daripada pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ untuk terlibat sama dalam PKP ini. Namun begitu, saya kira
pihak polis dan tentera sudah sufficient enough, mencukupi tenaga mereka untuk menjalankan sekatan jalan raya di seluruh negara. Penglibatan lebih ramai anggota hanya akan menyebabkan perbelanjaan kerajaan bertambah dan juga akan beat the purpose di mana sepatutnya tidak ramai orang berkumpul di satu tempat. Bayangkan kalau JPJ pun turut serta bersama dengan polis dan PDRN, itu dah beat itu dah melanggar tata cara kita menjalankan PKP, yang mana kita tidak mahu ramai orang keluar daripada rumah masing-masing kan. Jadi saya rasa tidak ada keperluan untuk JPJ turut serta dalam PKP ni kan. Itu cuma pendapat saya lah. Dan kemudiannya antara cadangan saya yang lain, saya rasa kerajaan perlu terus menerus berkempen menggalakkan rakyat Malaysia menggunakan sepenuh potensi teknologi yang ada pada hari ini untuk bisnes secara online, perniagaan dalam talian. Perlu beri ruang kreativiti ini dan encouragement supaya kita make use of what we have today. Saya nak cakap bahasa Melayu sepatutnya. Kita menggunakan segala kecanggihan teknologi yang ada pada hari ini untuk buat pemasaran secara online, online marketing, kelas secara online, online lecture and online class, dan juga online business. Saya melihat, saya mengambil contoh seperti mana beberapa orang influencer ataupun peniaga online yang sebelum ini menjual baju di Instagram, kini telah mula menukar kepada menjual barang-barang kesihatan dan inilah yang klinikal lah, antaranya topeng muka dan juga hand sanitizer. Begitu juga dengan seorang rakan saya pelumba kereta, husband dengan wife. Husband ni saya tak ingat nama, wife dia nama Puan Nurul Haida tak silap saya. Mereka husband dengan wife, suami isteri ni menjalankan perniagaan menjual sabun cecair, sabun pencuci lah untuk baju. Tapi dalam tempoh PKP ini mereka mula menjual hand sanitizer. Packaging sama juga, pakai botol juga, dan cara penghantaran pun sama, masih lagi menggunakan kurier dan kenderaan mereka. Cuma barang tu ditukar. Begitu juga dengan kedai tayar dan beberapa lagi perniagaan automotif, di mana mereka mula menyediakan menjual ayam mentah, menjual bahan makanan dan juga menawarkan khidmat kurier tu. Jadi ini sebenarnya menggalakkan keusahawanan di kalangan PKS, IKS, industri kecil sederhana, dan juga memberi kelangsungan ekonomi untuk negara. Kerana bila ada keperluan, bila ada permintaan, inilah masanya kita usahawan ambil peluang, penuhi permintaan tersebut dan jalankan perniagaan sebaik mungkin. Usahawan yang berjaya, usahawan yang kreatif akan melihat setiap musibah itu ada jalan keluar, jalan untuk melakukan perniagaan. Okey, baik. Saya juga melihat daripada perkara ini juga ada beberapa website yang mula jadi tumpuan, di mana salah satunya Fasih Mandarin. Website ini mula menawarkan kos khusus mempelajari bahasa Mandarin secara online, dan saya telah pun menghubungi pihak Fasih Mandarin ini, dan saya telah diberi penerangan tentang kursus yang ditawarkan. InsyaAllah saya akan share dalam link video saya di bawah. Mereka menawarkan kursus mempelajari bahasa Mandarin secara online. Kenapa saya berminat, kerana bahasa Mandarin ini adalah bahasa
kedua yang terpenting dalam sektor di dunia lah, di dalam bidang pembuatan dan juga ekonomi. Kita tahu bahawa China adalah gegasi kedua selepas Amerika yang boom dalam dalam menyediakan perkhidmatan dan juga barangan pengilangan dan industri untuk seluruh dunia. Jadi apa salahnya kan, kalau tak berminat dengan bahasa Mandarin, kita boleh belajar bahasa Arab kan, ataupun mengambil kelas Quran online. Jadi ini adalah peluang kerana kita berada di rumah, kita ada banyak masa bersama dengan anak-anak, bersama keluarga dan tidak perlu keluar rumah selalu. Jadi apa kata kita ambil peluang ini untuk belajar sesuatu yang baru. Dan saya memilih untuk belajar bahasa Mandarin. Sebenarnya saya salah satu azam saya untuk tahun 2020, saya nak belajar bahasa Tamil dan juga bahasa Mandarin. Saya rasa sayang ya, Malaysia sudah 60 lebih tahun merdeka, tapi kedua bahasa ini tak ramai orang Melayu kuasai. Kan kita asyik sibuk dan mempertahankan bahasa Melayu, tak ada masalah. Betul, mempertahankan bahasa Jawi, tulisan Jawi itu pun bagus. Tapi apa salahnya kan kita belajar juga bahasa-bahasa lain, bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bagus, tak ada masalah. Jadi okey, itu saja untuk saya kali ini. Sebelum saya terlupa, saya nak beritahu pada anda semua apa saya nak beritahu tadi pula. Ada beberapa juga website yang menyediakan bukanlah permainan game, tapi sebenarnya pembelajaran secara online, tapi menggunakan interaktif multimedia yang berbentuk seperti permainan online video, macam online game untuk anak-anak. Saya dah cuba, dia ada banyak subjek yang saya cuba itu untuk sekolah rendah. Dia ada boleh kata keseluruhan subjek sekolah rendah ada, and then ada level darjah 1 hingga darjah 6. So why not, daripada kita biarkan anak-anak tengok YouTube, tengok channel yang apa kata kita bersama dengan anak-anak, kita buat pembelajaran secara online. Bagus, saya puji inisiatif ini, dan saya harap kita dapat manfaatkan tempoh bertambahnya PKP ini dengan perkara-perkara yang lebih bermanfaat. Mudah-mudahan apabila berakhirnya PKP nanti, kita akan jadi manusia yang lebih baik. Dari apa kata kita cabar diri kita, habis saja PKP ni kita dah boleh kuasai bahasa baru, kita dah ada bisnes online sendiri. Dan walaupun selepas habis PKP kena masuk office, kita dah ada platform sendiri kan. Ini adalah persediaan kita sebenarnya. Ini adalah peluang kita untuk belajar macam mana kalau berlaku kegawatan ekonomi sehingga kan kerajaan terpaksa mengambil langkah memberhentikan pekerja. Macam mana, apa kita nak buat, apa bisnes yang kita boleh buat. Inilah peluangnya, belajar daripada tempoh ini dan gunakan sebaiknya. Semoga kita dapat membuat persediaan yang lebih baik. Baik, itu saja daripada saya. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan YouTubers yang mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada saya. Contohnya Linah Lin, siapa lagi vlogger Sabahan, vlogger Sabah, Crazy Man 401, Dianats, Kak Syahriza Mahmud, rakan-rakan YouTubers daripada Malaysia, Indonesia, terima kasih semuanya. Baik, saya doakan juga semoga rakan-rakan lain anda pun dapat monetize. InsyaAllah, saya baru hari semalam dapat monetize. Masih baru, masih jauh lagi perjalanan untuk lebih maju, insyaAllah. Alright, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.